warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali ke dalam rancangan Perkamusan, Peristilahan dan Perterjemahan Bahasa Melayu bersama saya, hos kegemaran anda, Khairin Hanania. Baiklah, hari ini anda semua sangat bertuah ya, kerana topik yang akan kita kupas pada minggu ini merupakan satu topik yang menjadi bualan hangat kepada unit T ambilan Jun 2018 Major Bahasa Melayu, kerana topik yang kita akan bincangkan ini merupakan tugasan dua bagi mereka. Jadi apakah topik itu? Okey, topik yang kita akan bincangkan pada minggu ini merupakan skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Sebelum kita pergi ke aktiviti kita pada minggu ini, saya akan menerangkan sedikit tentang skema tata cara ini, iaitu terdiri daripada 7 langkah. Apakah langkah tu? Yang pertama, langkah pertama ialah penggunaan perkataan bahasa Melayu yang lazim. Yang kedua, penggunaan perkataan bahasa Melayu tak lazim. Langkah yang ketiga ialah penggunaan perkataan bahasa serumpun yang lazim. Yang keempat, iaitu langkah yang keempat, penggunaan bahasa serumpun yang tak lazim. Langkah kelima, penggunaan perkataan bahasa Inggeris. Dan yang keenam, penggunaan perkataan bahasa lain-lain. Dan yang terakhir ialah pemilihan. Okey, bukan Kai tahu yang akan terangkan, tapi hari ini kita akan menemu ramah orang awam ataupun pelajar-pelajar, kerana kita sekarang ni berada di kawasan tempat perpustakaan. Ya, jadi lebih mudah kita untuk mencari pelajar-pelajar. Okey, jom ikut Kai untuk menemu ramah mereka untuk mencari jawapan kita. Okey, baiklah, aktiviti yang pertama ini kita akan mencari seseorang yang bertuah untuk menerangkan kepada kita tentang bahasa Melayu lazim dan tak lazim. Okey, jom kita cari. Okey, kita cuba. Hai. Apakah contoh bahasa Melayu lazim? Apa kata bahasa Melayu yang lazim? Baiklah, saya cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatini binti Ahmad Syukri, berumur 21 tahun. Apakah kata bahasa Melayu yang lazim? Kata bahasa Melayu yang lazim bermaksud perkataan yang sering kita gunakan. Perkataan tersebut dalam kehidupan seharian kita, dalam bahasa komunikasi harian kita lah. Hal ini kerana perkataan tersebut dikhususkan maknanya untuk mendukung makna kata istilahnya. Mana-mana kata umum dalam bahasa Melayu, termasuk kata dari dialek kawasan dan bahasa lama, boleh jadikan istilah. Tetapi ada beberapa syarat. Antara syaratnya kata tersebut tepat memberi makna, konsep, proses, keadaan atau ciri yang dimaksudkan. Bagi syarat yang kedua, kata yang dipilih adalah yang paling singkat. Sekiranya perkataan tersebut ada sekelompok sinonim lah. Sebagai contoh, hospital dan rumah sakit. Antara hospital dan rumah sakit, perkataan hospital diguna pakai kerana hospital lebih singkat. Dan bagi contoh yang kedua, fisiologi dan kaji tugas organ. Antara dua perkataan tersebut, fisiologi digunakan kerana lebih singkat. Okey. Syarat yang seterusnya, kata bahasa Melayu tersebut, kata istilah tersebutlah tidak mempunyai konotasi yang buruk, dan kata tersebut mempunyai ungkapan yang sedap didengar. Baiklah, itu je. Apakah contoh bahasa Melayu tak lazim? Pendapat saya tentang kata bahasa Melayu yang tidak lazim. Boleh. Okey, penggunaan perkataan bahasa Melayu yang tidak lazim ni
turut digunakan dalam pembentukan istilah-istilah bahasa Melayu. Perkataan bahasa Melayu yang tidak lazim ini merujuk kepada perkataan yang kurang digunakan oleh kita pada masa kini, pada hari ini, sama ada secara lisan ataupun bertulis. Contohnya seperti perkataan hospital, seperti yang saya huraikan di kata bahasa Melayu yang lazim. Hospital merupakan perkataan yang sinonim dengan perkataan rumah sakit, iaitu bermaksud tempat pesakit diberi jagaan dan rawatan perubatan, pembedahan dan lain-lain. Jadi perkataan rumah sakit kurang popular pada masyarakat kita pada hari ini dan masa ini, dan perkataan tersebut digantikan dengan perkataan hospital. Hal ini kerana hospital lebih singkat berbanding dengan rumah sakit. Oleh itu hospital diguna pakai oleh masyarakat kini. Baiklah, seterusnya contoh penggunaan perkataan bahasa Melayu yang tidak lazim selain pada hospital, iaitu mendap. Mendap merupakan pepejal yang mendap ke tanah. Dan yang kedua ialah ketuhar. Ketuhar merujuk kepada dapur yang tertutup yang dipanaskan untuk membakar, memanggang dan sebagainya. Itu antara contoh-contoh dan pendapat saya lah berkaitan dengan kata bahasa Melayu yang tidak lazim. Wow, info yang sangat menarik bukan? Okay, kita dah dapat tahu langkah 1 dan langkah 2. Okey, jom kita cari pelajar yang seterusnya untuk menerangkan kepada kita langkah ketiga dan yang keempat, iaitu tentang bahasa serumpun yang lazim dan tak lazim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hana. Saya berumur 23 tahun dan sekarang saya menuntut di UPSI, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hana ambil jurusan Bahasa Melayu. Ya. Apakah maksud bahasa serumpun? Okey, apakah maksud bahasa Melayu serumpun? Okey, bahasa Melayu serumpun ini merupakan bahasa-bahasa yang terdapat di Kepulauan Melayu, iaitu contohnya seperti bahasa Indonesia dan juga dialek-dialek. Okey, dapat Hana nyatakan kat sini berdasarkan tajuk kita, iaitu tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu, bahawa terdapat perkataan daripada Indonesia yang dipinjam untuk pembentukan istilah baru bahasa Melayu dan juga bahasa dialek yang digunakan untuk pembentukan bahasa Melayu. Ya, betul. Apakah contoh bahasa serumpun lazim? Baiklah, untuk contoh bahasa serumpun yang lazim, iaitu yang kita sering gunakan ataupun sering dengar. Yang pertama, perkataan dermaga yang merupakan perkataan bahasa Melayu lama, iaitu bahasa Jawa. Ya, sebenarnya dermaga ini bermaksud tembok rendah yang panjang yang selalu berada di tepi-tepi kawasan perairan ataupun perlabuhan. Okey, kita selalu panggil dermaga ni sebagai tembok panahan ombak. Okey. Ataupun kita selalu nampak. Tapi perkataan dermaga ni jarang sekali digunakan pada generasi-generasi yang baru. Tetapi perkataan dermaga ni sering digunakan. Perkataan yang kedua ialah perkataan luruh. Okey, perkataan luruh ni merupakan dialek Negeri Sembilan je semua. Okey, luruh yang selalu kita gunakan ialah sebagai daun-daun yang jatuh. Kita panggil dia luruh lah kan. Tapi mengikut konteks dialek Negeri Sembilan, luruh ni bermaksud merawat bisa-bisa di badan. Okey, dan akhir sekali merupakan perkataan Jawa yang kita sering sebut awet. Okey, awet ni merupakan satu bahasa Jawa yang kita tahu Jawa yang berada di Indonesia, iaitu awet yang bermaksud muda
Awet yang bermaksud tidak lekas rosak, dan juga awet yang bermaksud proses dalam sains, iaitu proses pengawitan. Ya, itu saja. Apakah contoh bahasa serumpun tak lazim? Okey, bagi contoh bahasa serumpun yang tak lazim ataupun yang tidak lagi digunakan untuk pembentukan istilah bahasa Melayu, iaitu yang pertama perkataan daripada Johor, iaitu perkataan riam ya. Riam ni biasanya digunakan untuk menggambarkan air yang deras. Tapi perkataan riam ni tak digunakan, jadi kita gunakan dia sebagai perkataan yang deras lah. Jadi riam ni sudah tidak digunakan. Okay, contoh yang kedua ialah perkataan dening. Dening ni merupakan perkataan dialek Kelantan ya. Dialek Kelantan yang digunakan khusus untuk menyatakan tentang pasangan haiwan ya, khususnya haiwan. Contohnya sedening kucing, sedening lembu, tapi istilah tu tidak digunakan. Lebih kepada perkataan sepasang lah digunakan pada masa kini. Jadi itu sahaja. Ya betul, itu je yang saya nak terangkan tentang pembentukan istilah bahasa Melayu daripada bahasa serumpun, tidak lazim dan yang lazim. Terima kasih. Menarik betul penerangan mereka ini ya semua. Jadi, untuk yang terakhir, kita akan mencari seseorang yang akan menerangkan kepada kita tentang bahasa Inggeris dan bahasa lain-lain, iaitu penggunaan yang untuk langkah kelima dan langkah keenam. Jom. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurkhalida binti Amri. Saya berumur 22 tahun dan saya kini masih belajar di IPJ Kampus Ipoh. Apakah maksud bahasa Inggeris dan bahasa asing lain? Untuk soalan pertama, mari saya terangkan. Istilah English berasal dari Anglis yang bermaksud ucapan daripada angels, atau dalam bahasa Melayunya ialah ucapan daripada malaikat. Bahasa Inggeris ni adalah bahasa utama daripada beberapa negara, termasuklah Australia, Kanada, New Zealand, United Kingdom dan kebanyakannya bekas tanah jajahannya dan Amerika Syarikat. Bahasa Inggeris juga merupakan bahasa kedua di beberapa negara berbilang bangsa, termasuklah India, Singapura dan juga Filipina. Itulah dia maksud bahasa Inggeris. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada bahasa asing. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bahasa ialah apa yang diucapkan, kata perkataan, ucapan bahasa, kata bahasa percakapan dan kata ucapan, dan kata nista, kata-kata yang menista seperti mencemuh dan lain-lain. Bahasa percakapan buah, apa yang diperkatakan, buah mulut, bahan percakapan, bertutur, bercakap, berbicara dan juga manakala perkataan asing pula ditafsirkan sebagai sesuatu yang berasal dari tempat lain atau dari luar negeri, bukan orang, barang dan lain-lain yang asing. Orang asing, orang yang berasal dari tempat atau negeri asing. Jadi, bahasa asing menurut Kamus Dewan dan Pustaka ialah bahasa selain daripada bahasa ibunda. Ia dipelajari sejak formal atau tidak formal. Bahasa Melayu pula menerima pengaruh bahasa asing sejak zaman bahasa Melayu kuno lagi. Pada zaman awal bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, kedatangan Islam ke tanah Melayu telah membawa pengaruh bahasa Arab. Seterusnya, kedatangan Eropah pula menyebabkan bahasa Melayu dipengaruhi bahasa-bahasa Eropah seperti bahasa Inggeris. Apakah penggunaan kata bahasa Inggeris? Penggunaan perkataan bahasa Inggeris? Penggunaan perkataan bahasa Inggeris biasanya akan dijadikan sebagai bahasa pinjaman. Perkataan bahasa Inggeris akan ditekankan kepada perkataan bahasa Melayu. Sebagai contohnya, perkataan
revolusi. Dalam bahasa Inggeris, revolusi dieja R-E-V-O-L-U-T-I-O-N, revolution. Manakala perkataan itu akan dijadikan sebagai bahasa pinjaman ke dalam bahasa Melayu dan diubah ejaannya kepada R-E-V-O-L-U-S-I, di mana perkataan T-I-O-N diubah kepada S-I. Apakah penggunaan kata bahasa asing? Okey, baiklah, untuk huraian yang ketiga iaitu penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing ialah penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain. Istilah asing, ungkapan tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa, digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak secara sending. Okey, contohnya perkataan Assalamualaikum. Perkataan Assalamualaikum berasal daripada perkataan bahasa Arab. Perkataan Assalamualaikum ini membawa maksud salam sejahtera ke atas kamu. Okey, baiklah. Perkataan ini sekiranya digunakan dalam bahasa Melayu akan dicetak secara sending. Contoh-contoh lain akan ditunjukkan di dalam slide seterusnya. Ya, Alhamdulillah kita sudah faham tentang langkah 1 hingga langkah 6. Jom kita tengok kesimpulan ataupun lebih kurang pada langkah yang terakhir tentang pemilihan pembentukan istilah ini. Okey? Kesimpulan kepada tata cara pembentukan bahasa Melayu. Kesimpulan rumusan kepada langkah-langkah ni. Bolehlah. Okay, kesimpulan ataupun rumusan kepada tata cara skema yang bagi membentuk istilah bahasa Melayu, saya dapat simpulkan ialah pengguna bahasa Melayu hendaklah mengutamakan bahasa Melayu yang lazim terlebih dahulu sebelum terus menggunakan istilah bahasa Inggeris. Jika didapati, jika tidak didapati, barulah ke bahasa Melayu yang sudah tidak lazim. Sekiranya masih juga tidak menjumpai, barulah berpindah ke bahasa serumpun yang lazim, dan begitu juga kalau kita masih tidak menjumpai bahasa serumpun yang lazim, kita menggunakan bahasa serumpun yang tidak lazim. Seandainya keempat-empat langkah tadi sudah dicuba dan masih tidak membuahkan hasil, pilihan terakhir barulah menggunakan bahasa Inggeris. Langkah-langkah tadi bukan diambil secara sembrono, tapi langkah-langkah tadi harus mengikut langkah demi langkah. Itu sahaja yang saya dapat rumuskan untuk tata cara pembentukan bahasa Melayu, istilah bahasa Melayu. Terima kasih. Alhamdulillah telah selesai semua penerangan tentang tajuk kita pada minggu ini. Nampaknya masa sangat mencemburui kita, tapi jangan risau, kita akan bertemu kembali pada minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik di hari yang sama dan waktu yang sama bersama hos kegemaran anda. Bye!